Untuk pusingan seperti biasa kita punya format ini kita akan adakan dalam bentuk 3 pusingan. Setiap pusingan saya akan berikan 5 ke 7 minit jadinya kita ada 20 minit untuk satu pusingan dan kita cuba untuk habiskan dalam masa 1 jam untuk 3 pusingan dan saya akan teruskan tanya untuk panelis yang pertama. Sebabnya kalau boleh saya bacakan sedikit mengenai definisi falsafah oleh Ahmad Sunawari Long dalam buku Sejarah Falsafah terbitan UKM ini. Philin itu daripada perkataan Greek bermaksud menyintai dan sophos itu pula bermaksud hikmah. Oleh itu falsafah itu maksud dia kecintaan kepada hikmah ataupun orang yang menyintai hikmah. Berasaskan kepada ini, soalan saya untuk pusingan yang pertama ini saya tujukan kepada ketiga-tiga panelis. Kita ada daripada Socrates, Plato, Aristotle, daripada zaman peripatetik sampai ke Neoplatonism. Kemudian kita ada Tahafut Al-Falsifah daripada Hujatul Islam Al-Ghazali. Kemudian kita ada Tahafut At-Tahafut daripada Ibn Rushd. Kita ada Kant, Heidegger, Nietzsche sampai ke Foucault. Soalan saya, apakah kesan falsafah kepada dunia secara secara besarnya dan bagaimana how the philosophy shape dunia sekarang ini? Saya bagi kepada panelis yang pertama dulu, Saudara Syarmuddin Rais. Terima kasih Saudara Zamir. Saudara Fauzi, kawan saya Saradin Seman. Dia ni Hang Jebat, teater Hang Jebat. Dia ambil kerusi saya di PMUM jadi teater 1972. Okey, kawan-kawan sekalian, rasa saya ini satu perbincangan yang begitu penting sekali kerana terlalu jarang di Malaysia ini orang membincangkan falsafah. Untuk saya ini begitu penting sekali kerana saya menggalang hidup saya melalui falsafah. Dan saya ingat lagi ketika saya memergi kuliah falsafah di Central Market, kuliah saya yang pertama ialah kenapa kita mesti belajar falsafah. Kalau orang nak merentas desa, dia perlu berlatih hari-hari berlari. Kalau dia nak membaling javelin, dia harus membaling javelin hari-hari. Kalau dia nak angkat kuat, dia harus mengangkat besi-besi yang berat, mengangkat kuat. Kalau dia nak buat teater, dia mesti lancarkan skrip, acting, ta-ta-ta, ti-ti-ti, kazak-kazak, n, etc. etc. Jadi, falsafah ialah ilmu untuk berfikrah kita. The exercise of the mind. Bagaimana kita hendak menguji keterampilan fikrah kita? Hanya melalui falsafah. Kerana ilmu falsafah ini ialah satu ilmu yang berdebat, menghujah. Jadi tanpa ilmu ini, kita tidak dapat memperkembangkan pemikiran kita. Jadi itu saya begitu penting sekali kerana di sinilah punca fikrah manusia ini melalui falsafah. Kalau kita boleh exercise, kalau orang nak cantik, buat yoga, dan makan diet, dan vegetarian, kenapa kita di sini tidak berfalsafah untuk mengindahkan fikrah kita, supaya fikrah kita ini berfikir secara rasional. Berfikir secara rasional. Kalau saudara ingat 4,000 tahun dahulu, ada seorang tua. Nama dia Socrates. Gemuk, perut dia boseh, rambut dia pun keriting, tak pakai kasut, duduk di kota Athens. Dia inilah yang menggariskan dunia yang ada hari ini. The world today is guided by this man called Socrates. Apa dia kata? Satu hari dia dah ditanya oleh anak-anak mahasiswa, bagaimanakah kita nak mengetahui siapakah orang yang paling berilmu berpengetahuan di kota Athens di sini. Kota Athens kita itu adalah tempat keterampilan tamadun Eropah kuno, di mana Greeks adalah pusat kosmopolitan Eropah ketika itu. Jadi di atas bukit kota Athens masih ada lagi itu, ada yang dipanggil oracles. Oracles ini ialah satu patung, seperti juga di piramid kita ada Sphinx.
di Athens kita ada oracle. Lalu Socrates bertanya, bolehkah dia bertanya kepada oracle ini, bagaimana hendak tahu siapakah dia, manusia sosok yang paling terampil berilmu dalam kota Athens ini? Obviously, tidak ada jawapan dari oracle. Lalu Socrates kata, manusia, dijawab kepada pelajar-pelajarnya, manusia yang bijak sekali adalah manusia yang tahu yang dia tidak tahu. That is the fundamental of philosophy. Manusia yang bijak sekali adalah mereka yang tahu bahawa dia tidak tahu. Faham tak? You see, bukan Mazlan lah, bukan macam Mazlan Kota Penerangan UMNO tu kan, bukan. Dia tu tak tahu dan dia terus tak tahu, dia tak tahu kan. Jadi ini, dia tidak tahu. Jadi Socrates kata, the person, the most cleverest person anywhere else in Athens is the person who knows that he did not know. Dia tahu bahawa dia tidak tahu. Inilah permulaan filosofi. Bahawasanya jikalau kita tidak tahu, maka kita harus menerima hakikat bahawa kita tidak tahu. Apabila kita tidak tahu, bahawa satu permulaan menunjukkan kita adalah orang berilmu kerana kita tahu kita tidak tahu. And that is the beginning of the philosophy 4,000 tahun dahulu. Dan hari ini, seperti saudara cakap ni, filosofi ini telah berkembang. Filosofi ini dapat what we call bad press. Kerana kadang-kala, and most of the time, mereka berhujah di awang-awang yang tidak memiliki konteks di dalam masyarakat yang ada hari ini. Jadi kerana itu, orang meninggalkan, seperti di negara kita ini, orang meninggalkan falsafah ini, falsafah. Dan ini ada pensejarahannya. Kita akan masuk bahagian kedua ni, pensejarahannya, kenapa sejarah filosofi ini, kenapa Malaysia ini, ataupun malahkan seluruh dunia ini, meninggalkan filosofi ini. Tapi kalau saudari, pergi ke Eropah, saudara pergi ke Quartier Latin, the West Bank intellectual, mereka akan terus membincangkan tentang filosofi. Mereka ingin mengetahui kenapa mereka di sini, dari mana kita ini, ke mana kita nak pergi. Mereka bertanyakan persoalan hakiki. Where they come from, why we are here, and where we are headed. Dari mana kita datang, ke mana kita ini, kenapa kita sini, dah. Dan persoalan ini persoalan hakiki. Memang betul. Kalau orang tak yalah cakap kita ada Quran, dah tahu dah tu. Itu bukan filosofi. That is not philosophy. Philosophy is training your mind. Mengajar, memikir bagaimana, dari mana kamu datang, kenapa kamu di sini, dan ke mana arah tujuan kamu. Kerana itu, Eropah menemui teori Hawkins, the Big Bang, kun piakun itu, jadilah jadi itu telah ditemui oleh James Hawkins, seorang lelaki yang makan babi, bukan Islam, tapi dia tahu kun piakun. Ya, jadi inilah kerana mereka itu ahli falsafah memikirkan, they think. Jadi kerana itu begitu penting sekali. It is very vital, important for us to train our mind. Exercise, the exercise of the mind, senaman minda untuk manusia ialah falsafah. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Senaman minda untuk apa? Senaman orang nak cantik, kuruskan badan supaya jangan jadi gemuk macam Rosmah, lain. Itu lain. Itu cerita lain. Jadi kalau nak cantik, lain tak. Tapi kalau nak memiliki keterampilan fikrah, hanya falsafah. Memang banyak. 4,000 tahun dulu, bertimbun-timbun. Bertambah. Bukan saja di Latin Amerika, di Afrika, di Eropah, di Timur Tengah, di India, Pakistan, Tiongkok melahirkan ahli-ahli filosof. The great philosophers. They come and they think. Mereka memikirkan apakah soalan hakiki yang saya katakan. Dari mana kita ini? Kenapa kita di sini? Dan ke mana? It is very interesting question. Untuk saya, it is very, very interesting question. Dari mana kamu ini? Kenapa kamu di sini? Dan hendak ke mana? Dan dalam ini, di dalam mempertanyakan persoalan ini, seperti Socrates menanyakan pada oracle, we will see the beauty of life. Keindahan manusia ini, keindahan kehidupan di bumi ini, ada yang menemui Allah.
ada yang menemui sufi, ada yang menemui hashish, ada yang menemui magic mushroom. Berbagai-bagai, semuanya mencari perjalanan hidup di dalam persoalan hakiki, dari mana kita datang, kenapa kita di sini, dan kenapa sini. Jadi kerana itu, saya mengajukan, dulu lagi kerana itu saya pergi percuma kelas filosofi ni. Dan rasa saya, dia ni masa dulu tu baru buat master, sekarang buat PhD. Ini student filosofi saya dulu. Terima kasih. Saudara Fauzi. Seperti disebut oleh saudara pengusi tadi, saya berasal daripada sekolah agama. Maktab Mahmud tu Mahat Mahmud, sekolah agama. Dan saya tak belajar falsafah. Saya belajar tauhid. Segala soalan-soalan yang diajukan oleh ahli falsafah macam disebut oleh saudara Syamuddin tadi tu, siapa kita, dari mana kita, asal kita, ke mana kita nak pergi, semuanya diajar dalam pelajaran tauhid. Tauhid. Tauhid itu maknanya daripada perkataan ahad, satu. Mengesahkan Tuhan. Dan terlalu banyak persamaan antara tauhid dengan falsafah. Tapi sayangnya orang hanya mengenali falsafah yang berasal daripada kata Syamuddin tadi, Athens, Socrates dan sebagainya. Dan orang tidak mengenali falsafah di dalam Islam yang diajar melalui tauhid. Kalau mengikut falsafah Athens itu, falsafah itu mengajar otak berfikir. Saya rasa tauhid yang saya belajar tu, saya pernah menghuru-harakan sekolah saya dengan pelajaran tauhid saya. Jadi saya rasa otak saya masa itu cukup laju, cukup ligat berfikir. Saya mempersoalkan apakah Tuhan itu ada, betul. Boleh kita persoalkan dalam tauhid. Tapi kita akan menerima risiko macam-macam lah, ustaz marah dan segala macam. Tapi semua soalan-soalan itu, kalau kita betul-betul belajar, akan cukup untuk menyebabkan otak. Bahkan mungkin pening juga kepala. Sebab perbahasan di dalam ilmu tauhid itu, sama ada Tuhan ada atau tidak, alam ini asalnya macam mana, memang asal begini ke, atau ada orang buat ke, macam-macam soalan, macam-macam hujah yang tersembunyi di dalam ilmu Islam. Jadi bila saya bukan tak belajar falsafah moden ni, kalau saya tak belajar falsafah moden ni, saya tak boleh tulis drama-drama saya, bukan bunuh diri, segala macam tu yang orang kata saya memulakan FZ di Malaysia ni. So pemikiran-pemikiran FZ, kamu, Sata, semua tu memang ada dalam kepala saya, memang saya baca. Tapi saya lebih, bila saya compare antara falsafah barat dengan falsafah di dalam Islam, jauh lebih menarik falsafah dalam Islam itu. Dan Al-Ghazali, imam, orang yang paling saya minat selepas Nabi Muhammad ialah Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah menulis sebuah buku yang menolak segala falsafah. Masa itu belum ada falsafah moden, yang ada cuma falsafah daripada Greek, Aristotle, semua itu. Memang dibawa segala falsafah Athens, Greek, semua itu dibawa ke hari ini melalui Arab, melalui terjemahan ke bahasa Arab. Lepas itu baru diterjemahkan ke bahasa Inggeris. So Imam Ghazali setelah membaca segala hujah dalam falsafah itu, menulis buku yang menolak falsafah-falsafah barat. Jadi soalan sama ada
kesan falsafah kepada dunia hari ini, saya rasa Islam hari ini berapa bilion? Satu poin berapa? Yang kedua terbesar, agama-agama terbesar dalam dunia dicorakkan oleh Muhammad. Dan Nabi Muhammad antara orang yang, kalau mengikut itu siapa yang tulis 100 orang paling berpengaruh dalam dunia ini, dia letak Nabi Muhammad lah sebagai orang yang paling berpengaruh, nombor 1 dalam dunia. So saya melihat kesan yang paling hebat ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, orang yang bernama Muhammad itu, lebih daripada yang ditinggalkan oleh orang yang bernama Plato atau Socrates atau Aristotle atau siapa-siapa lagi. So Muhammad tak pernah mengajar falsafah. Muhammad mengajar dunia ini dibuat oleh Tuhan, semua kita dibuat oleh Tuhan, dan Tuhan yang menciptakan segala ini, dan kita akan daripada kita dibuat oleh Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Itu yang diajar oleh Muhammad, simple. Pelajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad sangat simple, tapi sekarang ni Islam dah jadi bercelaru segala macam, dah tak serupa yang diajar oleh Muhammad. Jadi saya kembali kepada Muhammad, dan Muhammad memang tak pernah mengajar falsafah, walaupun saya pernah belajar falsafah, dan sewaktu di sekolah menengah tu, untuk mempersoalkan segala ilmu-ilmu tauhid yang diajar oleh ustaz-ustaz saya dah baca masa tu Iqbal, The Reconstruction the Religious Thought in Islam, satu perbahasan falsafah. Itu yang menyebabkan ustaz-ustaz saya jadi tak boleh nak jawab segala soalan yang saya ambil daripada buku tu. Jadi, tapi kesan yang kepada saya, kalau tajuk kita apa ni, memperkasa atau menyesatkan, kalau salah-salah berfikir, memang pemikiran falsafah ini boleh menyesatkan bagi orang Islam lah. Kalau bagi orang yang tak percaya kepada Islam, memang tak ada sesat. Mana-mana pergi pun tak apa. Tapi bagi yang menyesatkan itu, bagi orang yang berpegang kepada Islam, berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad. Dan saya sebut Imam Ghazali tadi kan, kalau nak exercise minda, Imam Ghazali mudah aja. Dia berzikir. Dan kalau nak pergi lebih jauh lagi, dibawa ilmu tasawuf, yang salah seorang yang agak popular sekarang ni, Rumi, Jalaluddin Rumi, itu antara yang mengamalkan zikir, exercise melalui zikir. Jadi kita akan bincang lagi antara perbezaan antara falsafah barat dan falsafah Islam ataupun tauhid itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bicara dari kita mulakan dari segi existentialism. Existentialism ni maknanya wujudiah, di mana manusia bertanya tentang perihal dirinya dan perihal sekeliling. Jadi kita petik zaman-zaman Greek 4,000 tahun dahulu. Pertama-tamanya bila kita sembang pasal falsafah, ada satu ayat Greek yang boleh saya kongsi bersama dengan rakan-rakan di sini. Pathos, dalam biasanya ditulis P-A-T-H-O-S. Pathos. Pathos ni mewakili bagaimana manusia bila dia melihat objek di depan matanya, bila dia berpersepsi di depan matanya, dia wujud satu perasaan hairan, kagum. This is the first beginning of thinking. Bila ada benda di depan mata kita, bila kita berpersepsi, kita mula satu proses pengalaman. Dan apabila kita melihat dan kita alami,
kita dalam satu masa tu kita akan tertakjub. Bukan jakun ya, tertakjub, terhairan. Macam mana benda ini boleh jadi bentuk dia macam ni? Bolehkah benda ini berubah bentuknya? So ini pathos. So persoalan ini ada juga ditanya dalam Plato, dalam buku-buku terawalnya seperti dalam Republic. Bahasa Greek pakai tu kita panggil theestin. Apa benda tu? Theestin. Apakah itu? So soalan apakah itu? Theestin ni sebenarnya adalah soalan antara soalan-soalan yang terawal yang berkemandang sampai sekarang dan sampai kiamat. Apakah itu? So ini dia antara fundamental of filosofia ataupun falsafah ataupun filsafat ataupun filsuf. So bila Aristotle dia menjawab, dia bawa balik daripada Plato, dan kita boleh baca dalam karya agung dia, Metaphysics ataupun Greek nama asalnya ta metafusika. To tien ainai. What does it mean to be? Apakah itu yang berada? Masya Allah, apa soalan tu? Apakah itu yang ada? Bagaimana kita tahu dia wujud? Tapi bagaimana ia ada? Macam mana kita nak bagi tahu ke orang bahawa benda ni ada, dan apakah pengalaman aku sama seperti pengalaman orang lain? So ini adalah antara persoalan awal dalam falsafah barat. Bukan falsafah barat saja ya, falsafah bagi even di China, di Asia, persoalan begini. Jadi persoalan-persoalan begini ini bagi saya anggap adalah antara sebab kenapa thinking, yakni berfikrah muncul, dan persoalan yang sebelum Plato lagi kita panggil Heraklitus. Heraklitus ni dia antara orang awal. Tadi ada sahabat kita sebut pasal Phile dan Sophon kan. Phile dan Sophon merupakan dua kata nama yang bila dicantum jadi filosofi. Macam sedap dia bunyi ya. Tapi Phile dan Sophon ni, asal Sophon ni kalau diikutkan interpretasi Heidegger terhadap Heraklitus, Sophon ni bermaksud segalanya. Bukannya bercinta. Sebenarnya memanglah bercinta pun Sophon. Ataupun maksud wisdom sorry. So Phile and Sophon bila bercantum, dia jadinya satu adalah segalanya. Ya, memang betul dari segi contemporary kita boleh melihat filosofi ataupun falsafah sebagai mencintai wisdom, mencintai kebijaksanaan. Tapi maksud intrinsik di sebaliknya ialah satu adalah segala. Kalau kita orang Islam, dia akan tengoklah ada satu kuasa yang terawal yang menyatukan. Tapi kita juga boleh melihat bahawa setiap benda-benda yang kita lihat, setiap objek yang kita perlihatkan dan kita alami, dia ada satu kesatuan, satu unity, and this unity dia merangkumi segala-galanya. Itu je lah saja. Maaf kalau masuk sedikit abstrak sikit. Okey, right. Okey, bila balik tadi kisah pasal saya dah orang tengah. So saudara Desmond dia amat gembira dan amat meyakini dengan tauhid, ya. Dan saudara Isyamuddin Rais menggerakkan ilmu-ilmu barat. Sebenarnya falsafah tiada kaitan langsung dengan agama, dan dia juga adalah berkaitan dengan secara langsung bersama agama. Because selagi manusia mempunyai otak dan selagi dia mempunyai berfikir, maka selagi itu dia akan sentiasa berfalsafah. Justru sama ada saudara adalah orang Islam, orang Kristian, orang Buddhis, orang apa-apa juga bangsa ataupun juga agama, selagi ada otak, maka selagi itu kita sentiasa ingin bertanya. Dan daripada pertanyaan, kita dapatlah bentuk jalan-jalan ke arah soalan.
Itu apa yang saya fikirkanlah dalam hal ni. So saya juga baca falsafah Islam dan juga falsafah Barat. Dan bila kita sebut usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala, itu adalah saya dengan Allah. Tapi apabila saya berfikir, betul, saya berfikir tanpa fikiran saya ni, Allah yang berikan saya fikiran ni. Tapi bila saya berfikir, itu maknanya itu adalah zat manusia. To think. Saya tertarik dengan satu ayat Jerman. Satu ayat Jermannya namanya bahasa dia Denken. D-E-N-K-E-N. Denken. Ataupun thinking. Denken ni sebenarnya dia ada usul dia tau. Asal-usul Denken ni bila dia tengok balik Old Saxon, Old English, Denken ni juga mewakili kepada asal perkataan think tu adalah T-H-A-N-C. Tank. Justru bila kita berfikir, bila kita berfikrah, sebenarnya kita juga mengucapkan terima kasih. So kepada siapa? Itu persoalannya. Saya akan mulakan pusingan kedua ni dengan kata-kata oleh Syed Hussein Nas. Dia kata tanpa mempelajari dan juga memahami falsafah, umat Islam tidak mungkin dapat menapis budaya asing yang terserap dalam budaya tempatan. Jadi itu kata Syed Hussein Nas. Merujuk kepada pernyataan itu, soalan saya kepada panelis, ketiga-tiga panelis khususnya, adakah falsafah ini dalam konteks Malaysia relevan untuk diimplementasikan dalam sistem pendidikan? Itu yang pertama. Dan soalan saya yang kedua, mengapa universiti di Malaysia tidak punya fakulti falsafah? Jadi mungkin kita boleh start dengan panelis yang pertama, Syamudin Rais. Ada satu perkara saya nak jelaskan di sini ya. Tentang philosophical question. Particularity, generality, pengkhususan dan secara am. Sebenarnya falsafah ini saudara tidak seharusnya membagi-bagikan dia kepada Eropah, Timur Tengah, Tiongkok, India. Kerana ada generality di dalam filosofi itu di mana merangkumi kesemua pandangan-pandangan tersebut. Hanya particularity, pengkhususan, contoh-contoh yang diberi oleh Lao Tse, yang diberi oleh Confucius, yang digambarkan oleh Gandhi, yang digambarkan di Timur Tengah. Itu perbezaannya. Seperti jadi Eropah, mereka menggambarkan contoh-contoh pengalaman-pengalaman sebagai contoh, memberikan konteks dalam persejarahan Eropah itu sendiri. Tapi keseluruhannya, falsafah itu adalah untuk umat manusia keseluruhannya. Okey. Juga saya nak terangkan satu fakta lagi ya. Kerana ketika Eropah di dalam zaman kegelapan, in the dark ages, ketika itu gereja membakar buku. Buku-buku ini diselamatkan oleh orang-orang Islam, ahli-ahli falsafah. Dan ketika itu Ma'mun dan Harun al-Rashid di Baghdad menubuhkan Baitul Hikmah. Dan di sinilah diterjemahkan Aristotle, Socrates ini tak ada tulis buku. Aristotle, Plato, diterjemahkan pandangan-pandangan semua ini. Di sinilah perkembangan. Artinya tamadun yang kita hari ini adalah kesinambungan tamadun yang daripada Greek dibawa ke Timur Tengah, Baitul Hikmah dikembangkan menjadi tamadun dunia. Ini kerana ini selalu kalau kita tidak memikirkan perjalanan tamadun itu, kita akan memisah. Oh ini ni. Jadi kerana itu filosof ni, falsafah ini have a bad press, terutama di Malaysia ni. Oh, ini tidak percaya Tuhan macam. Itu bukan. Pensejarahan dia lari, dia ada. Dan ilmu pengetahuan, kerana Islam datang 2000 tahun dulu. Filosofi telah wujud 4000 tahun dulu. Pemikiran, perbincangan apa itu Tuhan telah dibincangkan dahulu. Sebelum Nabi Muhammad bincangkan itu telah dibincangkan dahulu.
Apa? Aristotle kata, what is God? The unmoved mover. Penggerak yang tidak bergerak. The guy, God. He move, but he's not mover. The unmoved mover. Bukan mereka tidak membincangkan apa itu Tuhan, apa mereka membincangkan dan mereka kokoh. Jadi di sini falsafah itu berkembang. Jadi keilmuan itu bertukuk, bertambah. Dan kalau kita lihat kembali perkembangan di Baitul Hikmah, di mana penulis-penulis yang menterjemahkan itu seperti Al-Kindi, Ibn Rushd, mereka menimbul keilmuan demi keilmuan sehingga datang Imam Ghazali yang memukul putus kesinambungan falsafah dan mematikan apa yang dipanggilkan iktihad, yang sekarang ini dipanggil kembali oleh seorang perempuan daripada Kanada tu. Saya tak boleh datang ke Malaysia, buku dia haram. Dia memanggil, adakan kembali iktihad, perbincangan. Jangan ditutup iktihad. Ishak Manji, kalau tak tahulah perempuan Kanada tu. Dan sini dia bercakap dulu. Dia kata iktihad, bring back iktihad, the discussion, the debate for the Muslim community. Kerana itu tidak ada kematian falsafah di kalangan Islam tu. Okey, sekarang konteks itu saya dah jelas. Sekarang di Malaysia, saya sebenarnya pembelajaran falsafah ni kerana saya bersekolah, memang saya pun tidak tahu, sekolah menengah saya tidak tahu, kemudian saya dihantar ke Kolej Melayu Kuala Kangsar, tapi di sana dia ada special sedikit. Jadi kalau pengalaman saya dengan sekolah-sekolah lain rasanya tidak adil. Kerana di situ kami dididik berlebihan. Kerana di situ hampir 7 ke 80% guru kami semuanya mat saleh. Jadi mereka ini membincangkan. Jadi ketika saya mengambil general paper saya itu, kami membincangkan filosof, kami membincangkan Mao Zedong, kami membincangkan perang Vietnam. Jadi tinggi. Jadi saya tidak tahu tempat-tempat lain bagaimana ketika itu. Jadi rasa saya tidak adil untuk saya mendapat pengalaman situ, kerana itu satu sekolah ketika itu hanya satu-satunya sekolah yang memberikan tapi di dalam konteks ini saya begitu yakin sekali perlu untuk saya perlu didikkan filosofi ini, kerana ini seperti saya katakan tadi, seperti awal 4000 tahun dahulu, to exercise, untuk melatih. Kalau kita nak jadi orang kuat, kalau kita nak 100 meter, kalau kita nak jadi tiger kalau nak masuk main bola, kalau nak main badminton, kalau tanya Miss Bon Sidik, kalau nak main macam mana? Dia kata berlatih hari-hari tak. Kalau tanya Syamuddin Rais, kalau nak pandai macam mana? Baca filsafah. Falsafah is only through philosophy you can think properly. Dan berfikir itu adalah rasional. Kerana kamu bersoal, menanya dan menanya. Seperti soalan hakiki yang pertama yang disoalkan oleh Sokrates, yang disoalkan oleh anak mahasiswanya kepada Sokrates, dan Sokrates menanyakan kepada Oracle, bolehkah aku ketahui siapakah dia orang yang paling bijak sekali di Athens ini? Oracle tidak mendapat jawapan, hanya Sokrates jawab, orang yang bijak sekali adalah orang yang mengetahui yang dia tidak mengetahui. Dan ini fundamental question. This is fundamental. Ini permulaan tamadun manusia ini 4000 tahun lalu. Manusia bertanya, seperti kata tadi, dia bertanya, apa itu, ini, apa dia. So keep on questioning. Persoalan menemui jawapan ditimbulkan soalan. Inilah yang dikatakan filosofi. Memang orang akan berkatakan a waste of time, membuang masa. Tapi kalau kita tengokkan, kalau kita really serius memikirkan, tapi sekarang ini kita tidak serius lagi memikirkan. Kerana hidup kita, ketenangan itu tidak ada lagi. Saya percaya. Lepas ini, Mamat tu, saya sedang bercakap, dia sedang online. Nampak? Dia tidak ada, kamulah. Tak, dia tidak ada ketenangan di dalam manusia ini. Kerana jika kamu bertenang, kamu senyap, kamu berfikir. Masuk dalam kereta, on lagu. Masuk tu, on television. Jadi kamu tidak bertenang. You do not have the time to contemplate. In philosophy, you have to contemplate. Kenapa macam ni Malaysia ni? Have you asked that? Kenapa Malaysia ni macam mana? Hari-hari I wonder, satu persoalan yang kamu kenapa ada traffic jam? It's a fundamental philosophical question. Kalau dapat selesaikan masalah itu, seluruh masalah dunia diselesaikan. Masalah jam tak? Jadi, it's a fundamental question. Jadi, kamu tidak ada ketenangan. Semuanya bising. Dan modernity yang ada hari ini telah mengganggu keupayaan kamu untuk contemplate, untuk berfalsafah, untuk memikir, to think. You do not think anymore. You consume. Kamu menerima. Lagu kang. Lepas tu begini, lepas tu disco. Semua ini 40 tahun, 50 tahun, kemudian tu dah masuk lain-lain lebay.
pergi umrah naik haji. Dah. Macam itulah. So, antara 20 tahun ke 45 tahun sebelum masuk lain-lain lebay ni tak terfikir. Dah masuk lain-lain lebay, dah masuk lain lebay, pergi haji lah, dah bertaubat lah, tak buat lagi, minum tak ada lah, tak ada ganja, tak isap lagi dah. Lain-lain lebay. So that is the one. Jadi kerana itu saya rasa untuk saya it is important. Kerana it's important. Dan mengapa universiti di Malaysia ni tidak ada fakulti falsafah. Ini saya sendiri pun tak tahu kerana ketika saya belajar di Universiti Malaya, ketika itu pun saya macam saudara-saudara juga, tangtung, tak tahu juga yang sebenarnya ada keilmuan yang dipanggil filosofi. Saya pun tak tahu. Dah pernah tengok gambar Socrates lah, tapi tak tahu siapa Mamat ni sebenarnya. Okey, time dia. Okey. Daripada Socrates, ahli-ahli falsafah Islam di zaman Harun Rashid. Dia langkau Nabi Muhammad. Jadi tak betul. Dan Islam tak berasal daripada Socrates. Islam berasal daripada Nabi Adam. So Islam menolak teori Darwin. Jadi banyak sebenarnya. Pemikiran di dalam Islam terlalu banyak. Tapi kita tak memberi perhatian kepada perkara-perkara macam itu. Ada 25 orang Rasul sampai kepada Nabi Muhammad yang ke-25. So yang 24 lagi itu Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud segala macam itu sampai ke Nabi Adam itu jalur pemikiran Islam sebenarnya. Memang Islam tu baru Nabi Muhammad, tapi sejak Nabi Adam asal manusia yang pertama lagi memang jalur itu sampai kepada sempurnanya pada Nabi Muhammad. Jadi dalam kalau nak bercerita soal daripada mana asal manusia, dalam Quran dengan jelas-jelas Tuhan mendramatiskan proses penciptaan manusia itu. Bagaimana Tuhan bercakap kepada malaikat, kepada lahirnya iblis masa itu sebab dia nak ciptakan Adam. Benda tu kalau saudara baca dalam Al-Quran, sebagai orang teater saya melihat itu sebagai satu scene teater yang cukup hebat. Ketika mana Tuhan nak mencipta manusia, adakah ini bukan satu, ya kalau jalur pemikiran Isyamuddin mungkin dia akan kata ini satu soal falsafah yang hebat. Tapi saya tak mengatakan itu satu soal falsafah. Dalam Islam tak mengatakan itu satu soal falsafah. Islam cuma mengatakan itu cabang daripada ilmu tauhid. Siapa yang paling banyak memperkatakan soal kebebasan manusia? Sejauh manakah manusia itu bebas? Dan apakah yang dikatakan bebasnya manusia itu? Kamu boleh dapat ini paling banyak literature tentang ini di dalam tauhid. Kenapa manusia akan diadili, dimasukkan ke syurga, dimasukkan ke neraka? Ini bukan soal remeh-temeh, bukan soal kecil. Ini dibincangkan oleh pemikir-pemikir Islam, beratus-ratus buku, beribu-ribu buku kamu boleh baca tentang soal ini saja. Jadi kalau sebab itu saya tak terpesona dengan walaupun saya pernah membaca Kamu, Sata, segala macam yang saya sebut tadi, dan dalam teater saya baca Beckett, saya baca UNESCO, itu bapa-bapa apa ni teater ABZ. Tapi untuk sementara, dan saya tak pernah terpesona dengan orang-orang itu sebab saya lebih terpesona dengan dalam Islam ada antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kalau dalam fiqh kita ada Syiah, tapi dalam tauhid kita ada Mu'tazilah. Ini orang yang hanya percaya kepada otak, kepada pemikiran, dan perdebatannya itu memang cukup hebat. Okey, saya tak nak lanjutkan itu. Jadi kembali kepada soal Malaysia. Saya belajar sosiologi, antropologi. Salah satu subjek dalam sosiologi itu memang ada diajar falsafah.
Tapi saya mula mengenali falsafah jauh lebih awal daripada itu lagi. Seperti saya sebut tadi, saya mula membaca Iqbal sewaktu saya tingkatan 4. Jadi ada diajar falsafah di universiti. Masa saya belajar tu dia ajar siapa? Locke, Kant. Tapi itu bukan benda yang menarik pada masa itu. Dan adakah sama ada falsafah ini menarik atau tidak untuk diajar di universiti? Ya, saya bersetuju kalau falsafah diajar di universiti. Memang itu satu cabang ilmu yang patut dipelajari. Saya pun belajar. Dan memang kita semua patut belajar, tapi belajar untuk mengetahui. Memang ada faedahnya. Untuk orang seni misalnya, memang falsafah eksistensialisme itu memberi pengisian yang agak banyak dalam karya-karya saya. Dan memang seni dan penciptaan seni memerlukan kepada ilmu falsafah di samping ilmu-ilmu yang lain. Itu saya tak nafikan. Saya cukup dekat itu dulu. Cakap pasal konteks falsafah di Malaysia. Jadi saya nak mulakan dengan dua benda. Pertama, pengalaman saya. Kedua, suasana falsafah di universiti. Pertama, ada orang tanya saya, macam mana boleh baca buku falsafah yang begitu berat? Sebab memang bahasa falsafah pun, kalau awak baca Nietzsche ataupun Edmund Husserl, memang bahasa dia memang mengada-ngada. So bila saya bertemu dengan soalan ni, saya agak sukar untuk menjawabnya. Sebab apabila kita membaca, tak kira kita baca puisi ataupun baca skrip filem ataupun juga kita baca rencana dalam surat khabar, artikel dalam jurnal, kita sebenarnya ada satu perasaan charity to the knowledge that we are seeking. Maknanya kita ni bila nak bersedia baca tu, maknanya kita sendiri kena bersedia dalam jiwa kita untuk ingin benar-benar mengetahui. Saya punya pengalaman belajar dulu tidaklah bagus sangat. Saya masa dulu saya belajar SPM, saya fail. Dia kena melalui benda-benda macam ni. Saya fail SPM. Saya ingat saya dapat fizik 9, kimia 9, matematik tambahan 9. So, saya tak dapat SPM. Kawan-kawan saya dapat sijil pelajaran Malaysia. Saya dapat sijil pelajaran. SAP dulu. Saya tak tahu sekarang macam mana. SAP. So, mak bapak saya suruh saya repeat balik. Saya masa tu nak bekerja lah. Bekerja kilang kan. Bekerja dekat supermarket kan. Tapi pada masa itu saya mempunyai cinta yang amat mendalam terhadap buku. Zaman dulu baca komik. So saya dah menggerakkan pembacaan novel dan saya push dia punya bentuk dan panorama dan senario sehingga saya boleh baca, sebagai contoh pada zaman tu, saya boleh baca Fyodor Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky salah seorang pengarang hebat daripada Rusia yang menghasilkan Brothers Karamazov dan juga Crime and Punishment. Kemudian bila saya masuk balik repeat SPM, alhamdulillah dapat pangkat 1, boleh masuk universiti. Masuk universiti, belajar seni bina, banyak main. Saya fail lagi. Saya kena buang di UTM, Universiti Tendang Malaysia. Sorry UTM, I love you, tapi itulah dia hakikatnya. Saya belajar seni bina dan setelah 3 tahun saya tendang. Kemudian saya cakap pada mak bapak saya, let me decide. Bagi saya apa yang saya nak. So saya belajar fine art. Saya belajar fine art di UiTM. So alhamdulillah lulus. Kemudian masa saya belajar fine art dan architecture, sebenarnya Allah Maha Kaya,
Allah Maha Besar, saya banyak bertembung dengan bahasa-bahasa daripada Eropah yang telah ditranslasi ke bahasa Inggeris. Dan saya cerita ini dari bentuk kesenian, iaitu kesenian ataupun kepuitisian bahasa dan sastra. Sebagai contoh, pernah sini siapa yang pernah baca Dr. Zhivago, Boris Pasternak? Ada siapa sini pernah baca? Ataupun juga, pernah baca, alhamdulillah. Ataupun juga pernah baca Turgenev, Fathers and Sons? Tak ada. Sebab bukan apa tau. Bila kita minat baca novel, you have to push your aesthetics. Estetika. Estetika ni maknanya kajian tentang kesenian. Saya juga minat seni ya, saudara Dinsman. You have to push your aesthetics. Kalau kita tak push kita punya aesthetics, dan kita akan, sebab bila-bila kita akan baca chick romantic novel, kita akan baca itu je lah. Ataupun kita tengok filem, aku nak tengok filem Twilight untuk kali ke 60 juta. No, you have to push. If you love film, then you have to push your desire, your aesthetics to watch films. Sama macam saya juga. Selepas saya belajar fine art, saya terus fikir let's do philosophy. Bagaimana hendak buat tentang falsafah di Malaysia apabila di Universiti Malaysia tidak mempunyai program Master in Philosophy, B, tidak mempunyai program PhD in Philosophy. So bagaimana kita nak selesaikan ni? It's a good question. So kita menyamar. Kita masuk program A dan kita buat filosofi. Yes, you can do it. You know why you can do it? Because I have done it and I'm doing it now. Sebagai contoh, saya buat master, saya buat pasal dalam filem dan juga comics. Tapi isu yang saya perkembangkan tu, saya punya teori tu, saya ambil daripada Christian Metz. Ada siapa sini pernah dengar Christian Metz? Tak pernah? Tidak mengapa, it's okay. So apa saya buat? Saya spend lebih kurang 3 bulan baca kitab Christian Metz pasal semiotics. And no one helps me, not my teacher, not anyone, tapi pengalaman saya membaca. Pengalaman baca tu sebenarnya membantu kita untuk membaca dengan lebih elok yang akan datang. You have to push. So PhD yang saya buat sekarang ni, saya buat pasal Heidegger. Dan filem tu adalah Bellata. Heidegger ni orang Jerman, orang Nazi. Siapa sini yang baca buku Heidegger? Boleh angkat tangan tak? Martin Heidegger is a very powerful philosopher. So saya baca sepanjang 3 tahun ni, saya baca 9 buku Heidegger. Dan bila saya tengok balik, Masya Allah, Heidegger punya volume yang telah dipublish ada lebih kurang 100 volume. Pengsan kalau nak baca. But I am doing it now. Saya cakap ni bukan apa, sebab saya juga adalah student dan saya juga adalah peminat falsafah dan saya juga adalah pensyarah. Bagi kawan-kawan, student-student dan juga cikgu-cikgu yang berada di depan mata saya, kalau minat falsafah, you can do philosophy in Malaysia. Walaupun title dia bukan Master in Philosophy, Master in Linguistic, awak masih boleh memperkembangkan tentang falsafah daripada Wittgenstein, daripada Nietzsche, ataupun daripada Al-Razi, Al-Farabi. So mereka ni banyak membicarakan tentang linguistik dan awak boleh apply. Berbalik kepada point B ya, takut panjang sembang. Point B tadi saya cakap pasal falsafah di universiti. Saya dah belajar di UiTM, di UTM, di UM dan saya mengajar di Universiti Kuala Lumpur. Saya juga telah pergi di Lim Kok Wing, di mana-mana tempat lagi saya bagi jadi panel. Dan saya lihat satu benda. Di Malaysia kita tak ada tiada fakulti falsafah. B, tiada jabatan falsafah. Tahniah. Kita kena tepuk tangan. Okay, that's a sarcastic kan. But sarcastic ni bukan apa, tapi itu adalah ironi. So masa saya ni saya ada 2 buku. It's a monograph. Daripada saya punya Universiti Malaya. Satu buku ni yang ditulis oleh Samuel O. Imbo, dia merupakan salah seorang yang Center for Civilizational Dialogue
Pusat Peradaban Dialog di UM, dia ada buat. Mereka ada buat satu round table. So mereka come up with buku ni. Mungkin siapa yang berminat tentang falsafah di Malaysia, actually more on politics falsafah di Malaysia, boleh beli buku ni di UM. Saya baca sini, saya tengok sejarah penubuhan, sejarah percubaan penubuhan fakulti ataupun juga jabatan falsafah. Dia telah berlangsung sebenarnya pada tahun 1975. Yang mencuba menerokanya adalah Vice Chancellor, itu adalah Ungku Aziz, Profesor Ungku Aziz. So dia buat, tapi setelah tidak mendapat sambutan hangat pada tahun 1975, sebab student mana nak apply falsafah? Mesti nak jadi engineer ataupun doktor ataupun lawyer kan. Dia lagi practical, you can measure your success kan, sebagai contoh kan. Setelah dibuka, ditutup kerana tiada pelajar yang berminat pada tahun 1970s dan saya kira pada 1980s, 1990s juga, tidak berminat untuk belajar falsafah di UM. So macam mana ini boleh berlaku? Macam mana boleh Malaysia yang begitu inginkan, yang begitu desire, yang terlalu mendambakan menjadi create satu universiti terkemuka top 100 di Malaysia, tetapi tidak mampu mempunyai fakulti falsafah, walhal kalau kita tengok balik universiti terkemuka yang top ranking dia top 100 ataupun top 50 di dunia mempunyai fakulti ataupun jabatan falsafah. Ini saya nak provokasi sikit. Why? Bagaimana ini boleh berlaku? So soalan ni boleh jadi kajian untuk tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin boleh menulis tentang ni. Dia, saya nak bungkus sikit. Bila kita fikir kembali begini dan kita nak kejar sebagai contoh top 100 universiti di Malaysia, bagi saya nak habiskan segmen pusingan kedua dengan satu hipotesis. Hipotesis saya begini. Sekiranya Universiti Malaysia ingin masuk top ranking, top 100, hipotesis saya maknanya kena ada fakulti falsafah. Itu hipotesis saya. Maknanya tak buat lagi, kita tak tahu betul tak. Panggil falsafah daripada orang yang minat falsafah daripada Zen, Confucianism, atau minat Ibn Sina, orang yang minat phenomenology ataupun continental philosophy daripada Jerman dan Perancis, dan juga boleh tarik daripada falsafah daripada orang yang minat falsafah India, Mula Sadra. So mereka ni yang bila mereka berkumpul akan wujud apa tahu? Ketegangan. Dan ketegangan ni satu benda yang indah bila ini berlaku dalam jabatan falsafah. Kenapa? Sebab ketegangan ilmu yang berlaku dalam fakulti falsafah akan mencernakan satu suasana argument yang bagus. Sebab nanti katakanlah bicara kita hari ni pada malam ni bila masuk YouTube, nanti ada lawan cakap, aku tak suka. Tapi kalau saudara belajar falsafah, saudara akan bagi tahu reason. Saya tak suka A, B, saya akan bagi tahu kenapa saya tak suka. So ini dia. This is the progress to critical thinking.